Hai guys, selamat datang ke studio terbaru Kupi-Kupi Go Seram. Ya, ini adalah studio terbaru Kupi-Kupi Go Seram. Kalau anda perasan, saya dikelilingi oleh barang-barang. Bukan barang biasa, ini adalah barang-barang milik Datuk Hash. Pada mereka yang ada tengok episod lalu, mereka tahu yang Datuk Hash ni adalah seorang lelaki yang gemar untuk mengumpul barang-barang berpuaka. Dan pada hari ini... Siapa tu? Sebelah kiri. Kau di dalam patung ni kah? Betul, 10 markah. Macam mana kau boleh ada dalam patung ni? Kau jangan sibuk boleh tak? Okey, siapa nama kau? Nama aku Tego. Okeylah, alang-alang kau pun ada di sini dan aku pun sebenarnya tengah merakam ni. Apa kata malam ni kau jadi co-host aku? Tak nak. Kalau kau tak nak, malam ni juga aku rukiah kau, aku halau kau keluar dari sini. Alah. Okey. Pertama sekali, cuba kau perkenalkan diri kau kepada goers semua. Hai semua, nama saya Tego. Saya lagi comel dari Akram. Badan saya gempal tapi tak gemuk macam Akram. Okey, Ikram gemuk. sudahlah tu, aku pula bercakap. Okey. Okey, malam ni kita ada patung berpuaka sebagai co-host kita. Seekor tikus. Aku bukan tikus lah, aku beruang. Episod pertama yang agak ganjil. Tapi kita teruskan dengan perkongsian kita pada hari ini ditemani oleh Tego. Dan Kena tanpa paksa. melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan segmen pertama pada malam ini. Baiklah, Tego, cukuplah kau buang masa aku tadi. Mana Kita ada? jangan buang masa goers yang menunggu perkongsian pertama dimulakan. Dan untuk perkongsian pertama pada malam ini, sebuah kisah yang dikongsikan secara terus kepada saya oleh saudara saya sendiri yang bernama Muhammad Fairuz. Tego, Ya? Muhammad Fairuz ni adalah seorang juru kamera ataupun juru gambar untuk sebuah kumpulan media yang agak terkenal juga di Malaysia ni. Media mana tu? Kumpulan media mana, tidak perlulah saya sebutkan di sini, tapi sudah menjadi lumrah kerja Muhammad Fairuz ni untuk dia pergi ke banyak kawasan di utara, timur, barat, selatan. Pendek kata, di mana yang ada liputan berita, di situlah ada dia membuat liputan. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2021 sekitar pukul 2.30 pagi. Pada waktu itu, Muhammad Fairuz sedang mengikut sebuah kumpulan pihak berkuasa untuk membuat serbuan di salah sebuah kampung yang terletak berdekatan dengan sebuah bangunan lama yang dikenali sebagai Wan Sulaman. Untuk orang-orang Sabah ni Tego, Wan Sulaman ni adalah sebuah bangunan yang agak pelik. Kenapa? Untuk bertahun-tahun lamanya, bangunan ini tidak pernah dibuka ataupun didiami. Dengan arti kata lain, ini sebenarnya adalah sebuah bangunan kosong. Bangunan berhantu ke? Bangunan ni bukan terletak terpencil di atas bukit ataupun sebagainya. Ini adalah sebuah bangunan yang terletak betul-betul di tepi jalan utama. Jadi kalau orang yang melintasi jalan di sekitar Kota Kinabalu menuju ke Sepanggar, memang diorang akan nampak bangunan Wan Sulaman ini. Jadi berbalik kepada kisah Muhammad Fairuz ni. Pada waktu itu, ketika membuat liputan di sana, Muhammad Fairuz pun mengambil beberapa keping gambar berlatar belakangkan bangunan Wan Sulaman ini. Awal-awal tu Tego, dia tidak perasan ada sesuatu yang ganjil ataupun pelik di dalam gambar yang dia ambil tu. Tidak sehingga dia pulang ke rumah barulah dia perasan. Di dalam gambar tu, kelihatan ada satu cahaya yang keluar dari dalam bangunan dan menuju ke atas langit. Apa benda tu? Selalunya Tego, kalau benda-benda bercahaya di Sabah ni, orang gelar sebagai balan-balan. Ataupun penduduk kampung berikan nama jolokan B Kuasa 2 sebab ramai yang percaya kalau kita sebut balan-balan, dia akan datang dan mengganggu kita. Sebab Tego, orang percaya diorang ni boleh dengar kalau kita sebut nama diorang, dianggap sebagai menyeru diorang datang. Balan-balan? Kenapa kau sebut bangang? Balan. Kalau kau nak tahu, ini dipercayai sebagai penampakan balan-balan di sekitar Sabah yang dikongsikan di internet.
Semestinya tiada siapa yang dapat mengesahkan kewujudan makhluk ini. Kau Tego, jangan terlampau taksub, cukup sekadar kau tahu kisah legenda tentang makhluk ini. Itu kalau di Sabah orang gelar sebagai balan-balan. Tapi kalau di Semenanjung orang gelar sebagai penanggal. Kepada mereka yang tidak tahu makhluk penanggal ataupun balan-balan ini kononnya adalah seorang manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Kononnya dia mempunyai kebolehan untuk memisahkan kepala dia dari badan dan terbang di atas langit dengan usus dia berjuntai keluar. Kononnya bila balan-balan ni kelihatan, dipercayai mereka sedang mencari darah dan itu adalah makanan mereka. Okey, berbalik kepada gambar tu, kamu tengok gambar ni. Di atas bangunan tu ada satu benda bercahaya. Menurut Muhammad Fairuz, benda tu keluar dari dalam bangunan dan terbang ke atas langit. Ini spotlight kot. Tidak, itu bukan lampu spotlight. Di Sabah ni Tego, jangan cakap lampu spotlight. Kadang-kadang lampu jalan pun tidak menyala. Iyalah kan. UFO kot. Kalau UFO, aku suruh dia ambil kau di sini. Ish. Semestinya Tego, gambar ini ataupun kisah ini terbuka untuk interpretasi. Mungkin ada yang melihat benda ni sebagai benda yang normal, mungkin ada yang melihat benda ni sebagai benda yang ganjil. Hantu ataupun tidak, tiada siapa yang tahu. Takkanlah dia keluar dari bangunan tu dan jerit, "Woi, aku hantu." Sebab bukan semua hantu pandai bercakap macam kau, Tego. Kaulah hantu. Itulah segmen pertama kita, Tego. Macam mana? Seram ke tidak? Ada lagi tak? Ada. Untuk segmen yang kedua ni, sebuah segmen yang pendek, hanya 1 minit, saya gelar sebagai Shorts Horror sebab saya boleh post di Shorts juga. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan segmen kedua. Ini mungkin lukisan paling disumpah yang popular di dunia. Pada asalnya dimiliki oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Sean Robinson yang diberikan oleh neneknya. Menurut Sean, pelukis asal lukisan ini menggunakan cecair merah dari badan dia sendiri sebagai warna dan telah meninggal sejurus selepas lukisan ini disiapkan. Menurut Sean, ketika lukisan ini di dalam simpanannya, dia kerap kali mendengar bunyi orang menangis, mendesah, menjerit dan juga ketawa. Yang lebih menakutkan, ada ketika dia melihat susuk tubuh seorang lelaki yang menyerupai lukisan ini mundar-mandir di sekitar rumahnya. Walaupun telah menjadi sebuah lukisan yang popular, Sean enggan untuk menjual lukisan ini. Apa tidaknya, ini diwarisi dari neneknya sendiri. Lukisan The Anguishman ini telah menjadi sangat popular, menginspirasikan banyak kisah creepypasta dan ada ura-ura kisah lukisan ini akan dijadikan sebuah filem. Itulah segmen Shorts kita, pendek je sebab saya boleh post di Shorts dan juga di social media yang lain. Dan kita teruskan dengan segmen yang seterusnya. Ini adalah segmen yang anda semua kenal, segmen yang anda gemar. Kisah-kisah seram sama ada ditulis oleh saya, fiction ataupun diinspirasikan daripada kisah benar. Kisah pada malam ini melibatkan seorang pelajar yang dipulaukan hanya disebabkan dia memiliki kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk halus. Namun begitu, dia berpindah sekolah dan bertemu dengan kawan baru. Apa yang akan terjadi dengan pelajar ini? Kita teruskan dengan segmen seterusnya dan segmen terakhir kita pada hari ini. Diorang tak tahu yang aku sebenarnya boleh nampak makhluk halus ni. Diorang tak tahu yang aku tahu ada sesuatu di atas, di bawah, kanan, kiri dan juga di belakang diorang. Baguslah diorang tak tahu. Bagi aku, biarlah aku seorang je yang nampak sebab kalau aku bagi tahu, nanti huru-hara diorang lari lintang pukang. Lagi satu, aku tak mahu diorang takut dengan aku. Yalah, mata aku ni istimewa sikit. Dengan erti kata lain, hijab mata aku terbuka. Nanti diorang tak mahu jadi kawan aku pula. Nama aku Hana. Aku berumur 15 tahun. Macam yang aku ceritakan tadi, berbeza dengan kawan-kawan aku yang lain, aku ni boleh nampak makhluk halus. Kan kita selalu dengar orang-orang tua cakap, makhluk halus ni memang ada di sekeliling kita. Aku boleh sahkan yang betul lah tu. Khususnya tempat-tempat yang kotor, gelap ataupun terpencil, di situlah diorang akan ada.
Nak dijadikan cerita, baru sahaja beberapa bulan aku berpindah ke sekolah baru. Tahun ni je, ini sekolah yang ketiga aku berpindah. Kenapa? Sebab murid-murid yang lain di sekolah lama aku takut dengan aku. Hanya kerana mata aku boleh melihat benda-benda tu. Kalau di sekolah, aku akan menangis bila nampak makhluk tu ada di dalam kelas. Contohnya, ada benda berbulu merah berdiri di tepi cikgu. Di koridor ada manusia separuh badan yang sedang merayap. Di bawah meja ada kanak-kanak kecil dengan wajah yang pucat sedang memandang pelajar yang sedang belajar. Di padang sekolah pula, makhluk-makhluk tinggi berjalan mundar-mandir. Aku setiap kali nampak benda-benda ni, aku akan menangis. Kalau pelajar yang lain tengok aku menangis, diorang tahu benda-benda tu ada di sekeliling dan diorang akan rasa takut. Disebabkan ini, murid-murid di sekolah lama aku tak ada yang mahu berkawan dengan aku. Cikgu pun selalu akan memulaukan aku dan aku rasa berseorangan. Tambahan lagi, murid-murid di sekolah lama aku suka buli. Diorang bagi aku gelaran nenek kebayan lah, ahli sihir lah, sehingga tahap aku tak mahu ke sekolah sebab tertekan sangat. Bayangkan, sekolah aku sendiri cadangkan aku berpindah ke sekolah baru supaya tidak menakutkan pelajar yang lain. Begitulah nasib aku di sekolah sebelum ni. Tetapi tidak di sekolah baru ni. Di sini tiada siapa yang tahu aku boleh melihat makhluk halus. Sejak berpindah ke sini beberapa bulan yang lalu, walaupun aku masih nampak benda-benda tu di sekeliling, tapi aku buat tak tahu. Aku tahan rasa takut dan aku tahan rasa nak nangis. Aku hanya berdiam. Di sekolah baru ni, aku sangka bolehlah aku berkawan dengan murid yang lain. Tetapi untuk bulan pertama aku di situ, walaupun tiada siapa yang tahu aku boleh nampak benda makhluk halus, tak ada yang mahu berkawan dengan aku. Kenapa? Aku tak tahu. Mungkin sebab aku pendiam, sebab aku pemalu, ataupun sebab aku tak cantik. Untuk bulan pertama tu, seperti juga di sekolah lama, aku masih lagi rasa bersendirian. Aku makan tengah hari sendiri, berjalan sendiri. Aku cuba pujuk diri dan kata, tak apalah Hana, sebelum ni memang kau tak ada kawan kan? Memang dah biasa pun. Untuk bulan pertama tu aku rasa segan nak makan di kantin sebab aku malu nak duduk berseorangan lagi. Aku malu kalau ada orang tengok aku tak ada kawan. Jadi aku akan selalu pergi ke belakang dewan sekolah dan makan berseorangan di situ. Begitulah untuk bulan pertama di sekolah baru. Sehingga masuk bulan kedua, seperti biasa aku akan ke belakang dewan sekolah dan makan. Di situ memang tak ada orang sebab semuanya di kantin. Tiba-tiba aku didekati oleh dua orang pelajar. Diorang tegur aku yang sedang makan bersendirian dan kata, "Hai Hana." Aku yang sedang makan mendongak tengok ke atas, melihat dua orang pelajar yang bagi aku sangat cantik, manis dan comel. Aku terdiam tak terkata melihat diorang yang sedang senyum melihat aku. Aku sedikit segan untuk membalas sapaan mereka. Aku kata, "Ya." Diorang memperkenalkan diri sebagai Lisa dan juga Pink. Diorang pun duduk di depan aku, kami pun berkenalan. Aku waktu ni masih lagi segan sebab kenapa diorang ni tegur aku. Sebab di sekolah lama aku sebelum ni kalau ada pelajar yang tegur, diorang selalunya nak bully aku. Lisa dan Pink tanya nama aku, dari mana, dari kelas mana dan tinggal di mana. Aku hanya menjawab tanpa melihat pun wajah diorang masa tu. Setelah waktu rehat habis, kami akan berjalan bersama-sama dan kami akan berpisah ke kelas masing-masing. Lisa dan Pink ni bukan di kelas aku tetapi diorang ni di kelas sebelah. Keesokan harinya, ketika aku makan di belakang dewan, diorang akan datang lagi dan kami akan berbual. Begitulah pada setiap hari sehingga aku dah terbiasa dengan kehadiran diorang dan kami menjadi kawan. Kalau difikirkan semula, aku pun sebenarnya hairan. Kenapa diorang ni nak terima aku jadi kawan? Sebab Lisa ni cantik orangnya, banyak peminat. Pink ni pula seorang yang ceria, selalu tersenyum dan ketawa. Diorang bawa aku bercerita. Awal-awal tu aku rasa segan sebab aku ni tak biasa mempunyai kawan. Tapi kali ini untuk pertama kalinya dalam 15 tahun aku hidup, barulah aku rasa mempunyai kawan yang berkawan dengan aku bukan untuk bully, bukan untuk mengambil kesempatan seperti di sekolah lama aku sebelum ini.
Sekitar waktu ni aku gembira sangat sebab ada kawan baik macam Lisa dan Pink ni. Waktu ni aku boleh rasa ada sesuatu yang berbeza di sekolah baru ni berbanding dengan sekolah-sekolah sebelum ini. Dari hari ke hari kami menjadi semakin rapat sehinggalah kami menggelar diri kami sebagai geng belakang dewan. Kembali dengan kebolehan aku tadi, disebabkan aku mahu mengekalkan persahabatan dengan Lisa dan Pink, aku tak mahu diorang tahu yang aku boleh nampak makhluk-makhluk halus. Dari hari ke hari, kebolehan aku melihat benda-benda tu dah semakin kurang aku melihat makhluk-makhluk misteri di sekitar sekolah. Kalau ada pun, aku tak nampak dengan jelas, hanya bayang-bayang ataupun sekadar melintas. Mungkin sekarang perhatian aku kepada rakan-rakan baru ni tidak lagi dengan mereka. Dengan itu, perlahan-lahan hijab mata aku tertutup. Aku tak lagi muram, tak lagi pendiam dan pemalu, dan untuk kali pertama dalam hidup aku suka hadir ke sekolah sebab aku nak jumpa Pink dan juga Lisa. 6 bulan kemudian, seperti biasa, aku akan ke belakang dewan. Selalunya, tidak beberapa lama aku duduk makan di situ, Lisa dan Pink akan datang. Tapi pelik, bila hari ini Lisa dan Pink tak datang, aku kata dalam hati tak apalah, mungkin diorang tak datang ke sekolah. Tapi aku mula curiga. Untuk hari-hari yang seterusnya, diorang tak datang juga. Sehinggalah masuk hari kelima, diorang tak datang menjenguk aku lagi. Hari kelima ni, aku cuba untuk melihat Lisa dan Pink di kelas diorang. Hairan, bila aku tak nampak pun diorang di mana-mana. Waktu inilah air mata aku mula mengalir. Sebab waktu inilah aku sedar Lisa dan Pink bukanlah murid di sekolah ni. Malah mereka bukanlah manusia, mereka adalah makhluk halus yang hanya aku sahaja yang boleh lihat. Masa tu, aku menangis seharian di dalam kelas. Pelajar dan juga cikgu hairan. Diorang tak berani tanya kenapa aku menangis. Aku boleh rasa diorang takut dengan aku. Untuk berbulan-bulan lamanya di sekolah baru ni, bila aku sangka keadaan aku akan berubah, saat itu aku rasa seperti berada di sekolah lama, dipulaukan, ditakuti dan tidak mempunyai kawan. Aku rasa bersendiri lagi. Aku ingat lagi waktu tu hari Jumaat, jadi hari Sabtu dan Ahad kami tak ke sekolah. Selama berada di rumah 2 hari tu, aku murung semula sehingga aku mula cari sekolah lain yang boleh aku pindah. Tapi aku tahu ibu dan ayah pun dah penat aku berpindah-pindah sekolah ni. Jadi waktu tu aku tak tahu apa nak buat. Aku hanya berada di bilik menangis, tak makan dan tak minum. Terkenang nasib yang malang aku timpa selama ini yang paling buat aku rasa sedih bila Lisa dan Pink pergi begitu sahaja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hati aku hancur lebur. Harapan aku terlalu tinggi dan sekarang aku rasa kecewa sangat. Sehinggalah hari Isnin, tibalah masa aku ke sekolah. Beratnya badan aku untuk bangkit dan bersiap ke sekolah. Tapi seperti biasa yang aku cakap dengan diri aku, untuk memujuk hati aku yang lara ni, aku kata, tak apalah Hana, sebelum ni memang kau tak ada kawan kan? Memang dah biasa pun. Seharian di kelas aku murung. Di dalam otak aku, kalau pindah sekolah ke bulan pun memang begini nasib aku. Apa nak jadi, jadilah Hana. Waktu rehat tu aku tak ke mana-mana. Bekal yang disediakan ibu dari tadi aku tak sentuh langsung. Aku hanya baring di meja, otak aku kosong, tak berfikir apa-apa. Tiba-tiba, "Oi Hana!" Aku terdengar suara Lisa. Aku segera angkat kepala dan tengok Lisa berdiri di depan aku dan Pink di belakang dia. Tanya Lisa, "Kau ni kenapa?" Aku terkejut tengok mereka berdua. Punyalah aku gembira. Aku berdiri dan peluk diorang. Tapi aku tahu yang diorang ni tak ada jasad seperti manusia biasa. Tapi aku tak peduli sebab aku gembira sangat. Aku berdiri dan peluk dia. Hairan, bila jasad Lisa ni nyata. Aku lepaskan pelukan dan tengok muka dia. Aku tanya, Lisa, kau bukan hantu kah? Waktu ni Lisa dan Pink hanya tersenyum. Lisa kata, "Bukanlah bongo, aku ni manusia." Sementara Pink ketawa di belakang Lisa. Waktu ni mengalir air mata aku sebab gembira sangat. Aku tanya, korang ke mana seminggu ni? Lisa kata dia dan Pink kena campak. Itulah seminggu tak ke kelas. Aku punyalah gembira. Mengalir air mata aku.
tahu yang diorang ni bukannya hantu tetapi manusia sebenar. Pink kata, Hana, sebenarnya kami tahu. Aku terdiam bila Pink kata macam tu dan tanya, tahu apa tu? Pink sambung lagi, kami tahu kau boleh nampak benda tu. Sebab aku dan Lisa dulu pun macam kau juga. Jadi kami faham. Diorang pun jelaskan semua. Rupa-rupanya diorang tahu. Panjang lebarlah kami berbual tentang kebolehan dan pengalaman masing-masing. Aku pula selang beberapa minit menangis. Apa tidaknya perasaan aku dah macam roller coaster untuk beberapa hari ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku bertemu dengan rakan yang faham keadaan aku, yang ikhlas berkawan dengan aku. Mereka berdua inilah yang mengubah hidup aku. Hari ini kami pun dah dewasa. Kami masih lagi berkawan baik seperti adik-beradik. Aku sayang dengan diorang berdua. Terima kasih Lisa dan Pink. Terima kasih. Terima aku jadi kawan korang. Dan itulah perkongsian seram kita pada hari ini. Sebuah pembaharuan yang saya bawa di Kupi-Kupi Go Seram dengan beberapa segmen yang telah saya dan Tego sampaikan. Apa pendapat anda tentang segmen terbaru ini? Anda suka ataupun tidak? Macam mana dengan kehadiran Tego? Perlukah kita panggil dia di episod yang seterusnya? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Anda tahu saya suka untuk mencari sesuatu yang baru di Kupi-Kupi Go dan ini adalah antara pembaharuan yang saya buat di sini untuk anda semua. Dan itu sahaja daripada saya dan juga Tego. Akan lebih banyak lagi episod-episod menyeramkan dan juga menarik pada masa hadapan. Kami jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go. Menarik setiap hari. Menarik setiap hari.